Go live. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Malam ni kita bertemu lagi bersama dengan anda untuk topik yang amat saya rasa perlu diambil perhatian sebab terlalu ramai. Saya kira kalau tak salah hampir 20% daripada rakyat kita seluruh dunia moden. Saya ulang, selalunya research atau kajian ni berdasarkan kepada negara-negara yang maju, dan saya kira kalau duduk di bandar-bandar Kuala Lumpur pun ataupun di inilah PJ ke Penang, Johor, termasuklah semua bandaraya termasuk sampai Kuala Terengganu. Saya tengok baru ni KK pun dahsyat, bukan main. Gaya hidup merupakan salah satu daripada apabila bertukarnya daripada kampung ke bandar, maka GERD atau GERD, GERD, gastroesophageal reflux disease, atau satu lagi ada orang kata acid reflux saja, setengah orang kata dapat heartburn saja, pun merupakan satu perkara yang sudah orang kata apa macam normal pula dah. Setiap 10 orang 2 orang ada. Dan termasuk dengan IBS pula, selalunya orang ni dia ada irritable bowel syndrome juga. Kadang-kadang dia ada 2 sekali. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni kita juga sambilan tu bertuah dapat melihat bulan atas kepala saya ni. Nampak bulan hampir penuh malam besok. Malam ni malam ke-14, alhamdulillah. Bagi mereka yang puasa putih, ni hari kedua mungkin 13, 14, 15, betul. Kita yang tak sempat boleh puasa Isnin dan Khamis, sebab ni ada kaitan dengan cara untuk kita mengendalikan GERD juga. Namun bagi mereka yang tak boleh berpuasa, kalau ada GERD, memang dimaafkan, sebenarnya boleh dengan water fasting saja ataupun makan makanan yang ringan. Nanti saya akan cerita, boleh. Baik, pertama sekali, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudi sila tekan like supaya ramai lagi yang boleh masuk. Sebab cerita ni, GERD ni boleh berlaku kepada sesiapa saja. Apa benda GERD sebenarnya untuk orang baru, orang lama mungkin dah selalu dengar, ataupun anda sendiri yang tengah melalui proses GERD. Saya kata 20%, ramai tak? Kalau rakyat Malaysia yang dewasa katakan tolak kanak-kanak semua, jaranglah ada GERD kan. Tapi 20 ke atas dah ada sekarang. Tak payah tunggu 40 ke atas. So, kalau ada lebih kurang katakan 20 juta lah rakyat kita yang berhak kena GERD. Berhak pula, maksudnya dah dewasa cukup untuk daripada 20 tahun ke atas, ada tak? 20 juta, 25 juta dalam Malaysia ni. Jadi kalau kita ambil 20 juta pun, kalau 20% dah 4 juta, betul tak? 4 juta tu kira banyak tu. Dari segi productivity semua terganggu. Sebab GERD ni kalau dia dah mula attack, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah saya tak kena, tetapi ramai juga yang kena. Saya ada penyakit lain, anda mungkin penyakit lain, tapi saya nak tolong fokuskan sebab banyak juga pesakit yang jumpa saya sampai sekarang. Sampai sekarang tu maksudnya dah bertahun-tahun lamanya, sampaikan setengah tu dah macam penyakit diabetes pula, macam high blood pula, ataupun macam saya kena gout pula. Jadi kita fahamlah, dia datang dengan erti kata GERD ni ialah gastro and esophagus. Maksudnya stomach dengan esophagus, kan daripada mulut kita ni turun ke esophagus, makanan tu masuk seharusnya turun ke dalam perut kita yang cukup acidic, tetapi acid ni lah reflux, maksudnya dia patah balik naik ke dalam esophagus. Stomach sepatutnya acid ni dia duduk diam-diam kat situ, sebab di bawah esophagus ni ada satu valve atau satu gate lah, satu pintu ataupun satu macam orang panggil apa, sphincter bahasa sains, dia boleh menguncup setiap kali bila makanan dah lepas, dan seharusnya tidak buka lagi, sebab kalau terbuka
tak pasal-pasal, itu yang menyebabkan asid tu naik ke kerongkong ataupun bahagian esophagus ni sampai kerongkong. Itu yang rasa terbakar je kat dada ni. Setengah orang sampai ke mulut, ke gigi, sampai boleh longgar, rasa masam, rasa asam. Lepas tu kadang-kadang naik sampai ke hidung, ada orang sampai ke ni sinus ni. You jangan heran kalau dia boleh naik sampai ke bahagian orang kata apa, middle ear pun. Dahsyat tak dahsyat. Dan kalau salah-salah hari bulan, dia boleh terkeluar, termasuk balik ke dalam bahagian trachea pula. Berarti dia boleh pergi masuk ke mana? Dia boleh masuk ke paru-paru. Oh, matahari pula. Bulan tu dah nak naik ke atas tu. Cantik jangan lepaskan peluang. Ini salah satu daripada treatment untuk apa orang panggil, rawatan untuk GERD juga. Nanti you akan faham kenapa saya suruh tengok bulan pada malam ni, sebab ni salah satu daripada rawatan yang mungkin you tak perasan pun. Bagi saya bulan, bintang, matahari semua ni ada kaitan dengan rawatan malam ni punya cerita. Kebetulan ni semua ada hikmah dia. Baik, balik pada cerita GERD pula tadi. Kalau you dah selalu sangat makan ubat-ubat seperti Lozek, apalagi dulu saya tak ingat dah nama Zentek you makan ubat-ubat seperti ni, saya rasa berhati-hati, sebab ada juga ubat-ubat yang macam Tagamet semua tu. Dulu ada satu yang telah orang kata diharamkan, tak boleh lagi dah. Tak salah saya nama Zentek kot, tahun 2020. 3 tahun lepas telah dibatalkan lisennya, tak boleh lagi sebab dia boleh menyebabkan kanser. Ubat pun boleh menyebabkan side effect sampai teruk macam tu. Bahaya tak? Jadi orang GERD ni selalunya dia tak tahan tu sebab dia rasa macam terbakar ataupun rasa macam heartburn. Pernah dengar? Kat ulu hati tu jadi macam senak, sakit, bisa. Sampai susah nak tidur dan sebagainya. Lepas tu dia rasa belching, kadang-kadang kembung, kadang-kadang rasa loya, kadang-kadang rasa macam berangin je perut tu, dan dia ada kesakitan di bahagian abdomen dia, sampai ke rasa-rasa sampai ke bawah perut pun rasa lagi. Satu abdomen tu boleh sakit. Kesian tak? Anda yang ada GERD tahu kenapa mereka tu sering batuk-batuk. Dia perkataannya batuk-batuk, bukan batuk sekali, dia batuk berkali-kali, dan kadang-kadang sampai orang kata dia mesti nak clear dia punya throat. Dia rasa macam sangkut je, macam tak puas je. You perasan tak? Kalau mereka semayang ni, dia orang selalu minta nak kena cepat. Kalau you jadi imam kat dia orang, you kena cepat. Pasal apa? Dia kata tolong jangan lama sangat rokok atau sujud tu. Sebab apa? Dia ada regurgitation. Tahu regurgitation tak? Macam makanan tu keluar balik. Pernah? Dan akan keluar balik kalau tak jaga betul-betul. Kadang-kadang berlaku masa dia orang tidur. Dan sebab tu saya kata tidur anda yang ada GERD, ataupun you guna perkataan acid reflux. Some people use the word just heartburn, sakit ulu hati je. Sebenarnya hampir sama semua ni. Cuma berbeza, kadang-kadang you kalau kata heartburn tu taklah scientific sangat, tetapi GERD tu jadi tidur selalu terganggu, susah nak swallow. Setengah orang sampai susah nak telan. Dia rasa macam ada lump, ada seketul kat situ. Orang kata roadblock pula, tak lepas. Sampai macam tu sekali. Dia bengkak, sakit, luka. Ya Allah, ya Rabbi. Saya boleh faham ni. Sore throat, sakit ni lah, tekak. Lepas tu rasa macam suara tu jadi hoarse. Hoarseness, tak hoarse, jadi kasar. Suara tu jadi garuk. Betul ke? Cakap garuk ni, orang utara kata garuk. Dia bunyi macam macam tu, pelik-pelik tu. Dia macam tak lepas lah. Nak baca Quran pun susah semua tu. Jadi asthmatic pun, bukan asma betul, tapi macam asma. Pernafasan, bunyi nafas. Lepas tu ada sinus lagi. Setengah orang tu sampai dia jadi macam orang panggil hernia. Hernia ni selalu berlaku kat celakangkang, kat orang lelaki bahagian testis, ataupun wanita pun boleh kena bahagian
pusat, ya. Pusat kita boleh melembung, masa kita boleh lemah, dia boleh keluar isi orang panggil intestine semua tu. Tak boleh keluar macam tu. Tapi dalam diaphragm kita dia boleh jadi terbuka juga, dan stomach tu boleh naik ke atas. Maksudnya stomach tu boleh jolok ke atas, lagi teruk kita punya GERD. Nampak tak? Itu baru mukadimah fahaman kenapa GERD tu menjadi sesuatu yang jangan dianggap enteng. Jadi kalau kat sini siapa family yang ada, kalau partner you sakit GERD, kalau doktor kata dia ni ada GERD atau ada acid reflux, tolong faham elok-elok. Tolong kenalkan penyakit ni betul-betul dan faham betul-betul. Semoga you boleh layan dengan baik, sebab layanan dengan baik memungkinkan dia boleh dan ada semangat untuk lawan nak baik. Sebab penyakit GERD ni dia tak akan baik dalam masa 1-2 minggu, tak. Mungkin you makan ubat, kan sekarang zaman-zaman moden ni ada yang dipanggil PPI, proton pump inhibitor, ataupun ada H2 inhibitor. Semua ni ubat-ubat moden lah, termasuk antacid yang biasa-biasa you ambil. Biasa pun Gaviscon ke, ataupun ambil kadang-kadang orang panggil air garam ke, semua tu untuk menenangkan ataupun mententeramkan, tetapi itu cuma kawalan. Tapi nak cure, nak sembuh pulih, kalau saya boleh bantu malam ni, cuba dengar, ya. Sebahagian besar daripada anda kena juga tahu kenapa penyakit ni amat degil sekali. So saya cerita sekarang, boleh? Setelah mengenali sampai 20% orang satu population boleh kena penyakit GERD ni, maka tak heranlah kalau setiap family kita ada kes-kes yang dah kena. Terutama sekali kalau ada family ke atas-atas keturunan pun ada GERD juga. Isu orang panggil family history, riwayat yang ada kena gout boleh turun sampai ke bawah, boleh? Okey, Faridah pun ada, Lenny pun ada, alhamdulillah. Okey, kita sambung. Kalau family pun ada dan you pun orang kata obese, ini antara awalan risiko you nak kena gout tu, gout pula dah, GERD tu lebih senang. Iaitulah kalau juga you di sini saya bagi dia punya risiko, siapa-siapa yang boleh kena lebih cepat atau lebih senang kena. Sambilan tu saya bagi apa you kena buat, sebab yang penting sekali apa you kena buat, betul tak? Kalau dah rasa kena, selalunya saya minta you ambil nota-nota ni. Mungkin you dah dengar banyak kali, tetapi you buat dek juga. Tetapi saya nak tekankan lagi sekali, iaitu tidak lain tidak bukan, nombor satu, 90% daripada GERD ni, dengar, 90% daripada GERD ni bermula daripada selain yang saya kata tadi, family ada sikit isunya, ataupun dia sengaja nak jadi, you tak tahu kenapa. Ada juga penyakit unknown, tak tahu sebab, cuma Tuhan je tahu. Setengah doktor pun sampai tak boleh jawab pun ada juga. Lepas tu sekarang tiba masanya saya cerita punca utama dan 90%. You nak tak nak, you dengar. Perkataannya ialah, yang famous ialah apa? Stres. Cuba you tengok, dalam 20% ni, ataupun anda yang tengah dengar lecture saya ni, boleh tak you mengaku? Saya tak paksa you kata you ada stres, tetapi kalau betul, kata kat situ betul. Maksudnya mungkin setiap 10 orang ada 8-9 orang yang akan kata yes. Ataupun you kata you tenang je, tapi ada gastrik, ada ada GERD. So selalunya kajian sampai 90% manusia boleh kena GERD, binatang tak boleh kena GERD. Entah macam mana dia buat kajian. Ada satu buku sampai ditulis oleh expert, mengata titlenya Zebra Have No Ulcers.
dia parallel manusia lah. Sebenarnya macam mana kuda ni ataupun zebra-zebra ni semua tak kena GERD. Sebenarnya kita tak tahu dia GERD macam mana tu tak. Tapi dia orang check acid lah dalam dia punya esophagus atau stomach dia. Okay. So kita je manusia ni apabila zaman moden ni terlalu banyak stres, maka kita punya esophagus pun dia orang buat kajian lebih kecil daripada dulu. Saluran nafas pun lebih sempit daripada dulu kalau dibandingkan dengan orang dulu-dulu. Weh, dahsyat betul lah. Okay, so baik. So nombor 1, cara nak memperbaiki kita punya GERD tidak lain lagi sekali, tidak bukan, ialah membetulkan keadaan stres dalam hidup you. Cuba fikir-fikirkan, kalau you tak mau, you kata nak buat macam mana stres, biasalah, mana boleh hilang stres dalam hidup, betul. Tapi kalau you juga nak betulkan you punya GERD, siapa saya sebut gout banyak kali ni? Mungkin minggu lepas banyak sangat cerita gout. Sekarang kita fokus pada GERD dan acid reflux. Nak hilangkan acid ni supaya dia tidak naik ke esophagus you, boleh tak? Cuba check you punya masalah hidup you. Nombor 1. Nombor 2 ialah disebabkan bila kita naik berumur atas pada 3-40, saya kata tadi umur 20 sekarang dah mula kena, berarti itu ada kaitan dengan gaya hidup. Maka betulkan tu dulu. Kalau dah tahu itu punca asalnya, you tak ada choice, you have to handle that. Tetapi bila saya kata nombor 2 ni adalah disebabkan kita tak cukup buat asid dalam badan kita atau dalam perut kita. Kan perut kita pH-nya 1, 2, 3. Dia average 2 lah. pH ya. pH maksudnya acidic betul lah. Kalau 1, 2, 3 punya pH ni, you nak tahu tak? Kalau letak gigi, relai gigi. Kalau tak tulang, tak jari you, habis. Orang kata apa? Relai. Punya dahsyatnya asid tu kuat betul kan? Jadi Tuhan tu maha kaya. Kalau you tengok kepintaran teknologi stomach ni macam mana asid tu, kalau jari kita boleh, tulang kita boleh relai, boleh hancur bila kena asid dalam stomach kita, hidroklorik asid tu. Macam mana stomach pula boleh tak bocor ke, tak pecah ke, orang kata apa, tak terbakar ke kan? Rupanya Tuhan jadikan ada layer. Dalam stomach ada special mucus, ada satu lining yang tak ada kat lining-lining lain, tambahan kat esophagus lagi tak ada. Sebab tu bila asid ni naik kat esophagus kan, dia reflux tu maksudnya dia tendang naik ke atas, itu yang tak tahan tu. Sebab tu kalau you tengok setengah orang gigi rongak-rongak, tak pasal-pasal gigi jadi macam orang tua-tua dah, pecah-pecah jadi kecil-kecil, halus-halus macam di kais ataupun jadi haus kan, macam batu tu lama-kelamaan kalau tepi laut you tengok kan, dihakis oleh ombak semua tu kan. Tapi ini dihakis oleh asid kan, lama-lama dia boleh longgar, dia boleh jatuh sendiri. Banyak orang macam tu, jangan main. So GERD ni janganlah you biarkan. Kalau dah lebih pada 3-4 tahun tu, memang dengar elok, cuba buat macam mana asid tu nak kena dinaikkan balik. Jadi salah satu daripada caranya ialah untuk you ambil betaine hydrochloride. Cuba pergi farmasi, tulis ni semalam ni juga, betaine, B-E-T-A-I-N-E. Saya bagi terus ni, betaine hydrochloride ada jual. You pergi beli, ataupun nama Zypan, Z-Y-P-A-N. Ada jual. You pergi kat farmasi yang bagus, selalunya dia akan bantu you betul-betul. Okey, Cik Nur, acidity tu kena ditingkatkan. Sebab apa? Bila kita berumur, lagi tua, lagi kurang asid. Lagi kurang asid, lagi lembut ataupun longgar. Lembut pula, longgar, perkataan yang lebih cepat ataupun lebih tepat. Bila dia naik ke atas, bahaya. Ya, apa yang naik ke atas? Asid tu lah. Asid tu harus disimpan dalam stomach sahaja. Baik. So you kata buat apa asid banyak-banyak? Nanti dia tendang naik ke atas lagi cepat, lagi banyak pula. Tak, jawapannya kalau tak cukup pula hydrochloric acid dalam stomach, dia Tuhan bagi signal kepada pintu tadi, gate tadi terbuka. Dahsyat tak? Kalau perut tak acidic, dia punya pintu tu terbuka, nganga.
Walaupun tinggal sedikit, tapi sedikit tu kalau kat esophagus kena asid tu dah memang boleh terbakar, boleh luka-luka kan. Tetapi untuk stomach kalau tak cukup asid, inilah isunya. Jadi lemah pintu tu, yang dipanggil apa, macam valve tu, penutup tadi, faham tu? Okey, antara esophagus dengan stomach. Jadi joint dia tu kat diaphragm kita tu dia jadi lemah. Okey. So cara saya kata apa tadi, ambil betaine hydrochloride atau satu lagi nama Zypan, ZYPAN. Oh maaf, ada kapal terbang pula. Okey. Alright, sambung. Stuffy nose. Bagi mereka yang ada GERD dan you dapati perut apa pula dia, hidung lah kan, stuffy nose. Nose you senang apa orang panggil sangkut ataupun tersumbat macam sesama, tapi tak sesama sangat, dia macam soksek je, macam susah nak nafas. Kalau you ada masalah apa orang panggil stuffy nose you selalu macam sinus je, macam resedung, you kena hati-hati sebab ini ada kaitan dengan you punya stomach juice, ataupun ada satu enzim namanya pepsin. Tahu pepsin? You pernah dengar tak? Pepsin ni lebih kepada stomach punya enzim lah. You pernah dengar apa tu, enzim-enzim seperti lipase, seperti amylase, apa lagi satu, protease, semua ni untuk mencernakan pemakanan you. Tapi ada satu pepsin ni untuk jaga you punya pencernaan dalam perut you. Dia kalau asid tak naik pun, pepsin ni naik pun cukup. So pendekkan cerita, kalau you ada stuffy nose, kita kena cari jalan macam mana nak menyelesaikan sinus tu dahulu. Maksudnya nak kena betulkan you punya resedung. Belajar tentang topik resedung, betulkan resedung, insyaAllah you punya asid akan lebih stabil. Dia tak mau ganggu lagi dah bahagian-bahagian sinus you ni. Baik, satu lagi, nombor 4, saya nak cerita macam mana dan apa nak buat ialah jaga tidur betul-betul. Sebab kalau orang yang ada, sebab tu saya mengajar kat you all dulu dan saya share dengan you dulu macam mana nak buat apa orang panggil breathing through the nose. Betul tak? Ada tak saya ajar dulu jangan bernafas melalui mulut. Semua ni ada kaitan dengan pernafasan untuk kebaikan paru-paru. Rupa-rupanya ada kebaikan untuk GERD pun. Orang yang bernafas elok, yang tidak snoring, tidak apa saya kata berdengkur dan tidak sampai apnea. Tahu pernah dengar apnea tak? Apnea yang sampai terbangun-bangun, tercungap-cungap. Sebab apa? Tak cukup udara tu. Sebab kan bila kita bernafas melalui mulut, mulalah jadi cerita. Ini pun boleh menyebabkan ramai orang kena GERD. Ada kaitan pula dengan berat badan. Kalau you berat badannya terlalu tinggi dan orang kata apa, tak boleh kontrol lah, overweight gila-gila, dia pun boleh menekan perut you tu, you kena GERD. Jadi kalau siapa yang tengok perut ataupun badan terlalu besar, no choice. Ni saya beritahu ni, no choice. Kalau you tak baik juga, makan ubat doktor pun tak baik dah, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Syekh tukar ubat atau tingkat dia punya dos pula tu, tolong betulkan perut tu dulu. Maksudnya betulkan berat badan dulu, insyaAllah boleh. Ada kaitan dengan berat badan ni pula, jangan perempuan ke lelaki ke, jangan pakai pakaian yang ketat-ketat. Kan setengah orang sebab nak nampak ramping, dia ikat perut dia gila-gila, ataupun pakai girdle. Ni yang bukan saya marah you pakai atau beli girdle, tetapi kalau you ada GERD, tak ada GERD, pakailah bapak pada girdle pun. Tetapi kalau kita dah sampai nak muntah, keluar asid, mulut pun payau all the time, batuk pula, you nak pakai girdle, nak buat apa lagi dah? Sebab dia dah mula tekan perut you dan tekan naik ke diaphragm, dia akan merosakkan kekuatan sphincter tu, lemah, jadi senang naik GERD. Okey, satu lagi, kalau thyroid you hypothyroid, siapa yang ada thyroid lemah,
pun boleh kena GERD. So daripada you fokus nak makan ubat untuk nak hilangkan asid ni, reflux semua ni, lebih baik you betulkan thyroid you dulu. Faham? Okey, okey, nombor 5. Ramai orang tak akan percaya ni, tetapi kajian demi kajian patutlah rupanya kita tak baik-baik. Sebab apa? Sebab vitamin D tak cukup. Kan saya kata kat you dulu, vitamin D ni mainkan peranan sampai, kan saya kata lebih pada 500 ke 600 fungsi badan, termasuk di dalam stomach pun dia kan orang kata apa, sensitif. berarti dia ada reseptor, ada signal yang kalau D tak cukup, stomach terganggu, asid terganggu, sampaikan dia punya pintu pun dia ganggu, maksudnya lemah atau tak lemah. Jadi vitamin D ni dahsyat lah, sebab dia sebenarnya bukan vitamin tau, dia sebenarnya hormon. Dan kalau you pergi buat pemeriksaan lain kali, selalu saya dah mulai sekarang paksa you pergi buat test dia punya level. Tak mau lagi you agak-agak ada ke cukup ke tak cukup vitamin D. Sebab saya kata apa, 70 hingga 80% daripada kita tak cukup vitamin D. Orang yang ada GERD mesti minimumnya at least 50 ke 60 dia punya unit tu. Kalau tak salah saya dalam nanogram per liter ke, saya tak ingat dia punya unit tu. Sebab yalah, jarang-jarang kita buat di lab kan. Tapi saya masih ingat kalau bawah pada 50-60 you akan susah nak baik you punya GERD ni. Alright, sikit lagi, jangan makan terlalu banyak refined carbohydrate. Ni biasalah you dengar. Berarti diet DND diet tu boleh pakai dengan buahnya, dengan sayurnya, dengan ulamnya, betul. Tapi plate nombor 2 tu, walaupun saya benarkan you cheat day ataupun kadang-kadang you nak makan nasi balik, bolehlah sekali 2 seminggu. Takat tu saja. Kalau you ada GERD, kalau boleh cut all, tutup cerita tentang karbohidrat ni. Sebab biar kita cuba dulu, boleh tak? Dia tak kira you apa orang panggil, you suka tak suka nasi sejuk tak nasi sejuk, tutup dulu. Biar kita betulkan you punya asid ni. Sebab didapati kalau you terlebih karbohidrat, bila dia masuk selepas stomach nanti, bila small intestine dia dah mula proses, bila dia sampai bawah lagi, apa orang panggil, bahagian-bahagian nak masuk big intestine semua tu, kalau ada bakteria-bakteria yang nakal kat situ, dia dah mula proses. Ataupun you punya karbohidrat tu yang jenis boleh fermented, boleh jadi macam diperam kat bahagian small intestine. Kadang-kadang ada pula H. pylori tu, pernah dengar? H. pylori yang menyebabkan penyakit SIBO, small intestine bacterial overgrowth. Orang yang ada SIBO, orang yang ada gas lebih, bila dia tendang naik balik ke stomach, dia tolak lagi ke atas, itu dia yang menyebabkan GERD lebih berleluasa. Kalau you orang kata apa, tidak jaga bahagian ni lah orang panggil masalah pemakanan ni. So mau tak mau, walaupun saya benarkan you makan ubi dan sebagainya, maksudnya karbohidrat walaupun banyak serat, tetapi you dah tak boleh banyak sampai you baik betul baru boleh patah balik. Kalau yang refined karbohidrat tu sampai bila-bila tak boleh lah. Orang biasa yang sihat yang lain pada yang kena GERD ni pun, saya semua ni pun tak boleh terlalu banyak makan. Memang tak boleh pun, sebab dia bergula kan. Asalkan gula je memang tak boleh. Tapi ni dia menceritakan perihal kalau pun ada fiber, you kena hati-hati. Bagus, tetapi kalau dia berasaskan tepung, berasaskan saya kata apa, macam nasi-nasi ataupun cereal ataupun bijirin-bijirin ni, tunggu sekejap. Bukan saya kata bijirin semua tak elok, tapi you tak tahu boleh tak boleh you betulkan keadaan dengan berhenti dulu. So kalau boleh you jadi nak makan protein boleh pula tu. Nak makan telur, ikan, kalau yang bersih lah, yang tak tercemar, apa tu ni lah. Kalau ada daging-daging organik semua tu masih boleh. Yang tak boleh yang biasalah, kalau susu, gula semua tak boleh. Memang betul-betul kena pantang. Okey, sikit lagi, kalau you nak hafal atau amalkan harian, orang selalu suruh you makan apple cider vinegar kan.
Dulu-dulu lagi saya pun suruh you makan apple cider vinegar, tapi mistake-nya ialah kadang-kadang you buat sekejap sangat. You dah mengharapkan benda tu baik cepat. Paling awal 28 hari punya program kalau kita buat tu, ataupun 1 bulan, paling awal nak nampak beza. Sebab kalau you pula tak dibenarkan ambil banyak-banyak kan, you kena ambil cuma katakan apa, saya selalu kata 1 sudu teh je untuk 1 gelas air yang 250 ml. Faham? Jangan ambil terlalu pekat ataupun apple cider vinegar yang neat tu maksudnya you bubuh sikit je air sampai rasa masam lagi. No, you jangan amalkan macam tu, sebab nanti nombor 1 tak bagus untuk you punya gigi, untuk throat you pun. Sebab kalau anything less than pH 4 ataupun pH 5 ke bawah, kalau you minum lingkup. Terutama sekali apple cider vinegar walaupun terkenal dengan ada kebaikan, tetapi kalau terlalu pekat, dangerous. You boleh juga ambil baking soda sesekali dalam sehari tu. Katakan you pagi ambil apple cider vinegar, petang you ambil baking soda. Tahu, baking soda pun 1 sudu kecil. Sama juga you kacau dia dalam 250 ml air. Minum elok-elok sebelum makan. Boleh. Ataupun you untuk kalau tengah sakit tu you nak bagi cepat atau nak lega sikit, cari chewing gum. Chewing gum yang tak ada gula. Ada tulis kat situ chewing gum yang selalunya contain atau ada licorice. L-I-C-O-R-I-C-E. Licorice. Setengah-setengah tempat. Ataupun you boleh sediakan ginger punya, kan ada yang dikeringkan. Ginger tu apa, halia yang telah dikeringkan tu, you boleh bawa dalam plastik tu, you apa orang panggil ni lah, kemam dia ataupun hisap-hisap dia sementara you nak cari jawapan. Kadang-kadang dia sakit, you tak sabar kan nak kena betulkan keadaan. So ataupun you minum air garam sajalah, paling-paling buruk kalau tak ada benda lain. Faham? Air garam boleh menyelesaikan masalah GERD ni. Amat terkenal. Siapa yang buat water therapy, saya ulang, siapa yang buat water therapy, kalau dah boleh baik dengan water therapy dah cukup. Sebab Dr. Barman Hellish terkenal kan, dah meninggal pun dia yang tulis buku air amat mustahak tu kan, untuk manusia. Dia kata dengan air dan garam saja ramai yang dah dia bantu. Saya percaya itu betul. Lagi lose weight saya dah kata tadi. Sab rokok kena berhenti. Alkohol kita tak ada masalah, tapi orang yang masih minum alkohol out. Dan minuman-minuman yang minuman-minuman yang ni apa, soda yang dalam tin yang pewarna semua tu, yalah sekali lah tu. You pernah dengar kan yang ada gula sampai 9-10 equivalent, persamaan dengan 9-10 sudu dalam satu tin semua tu. Semua flavored drink yang ada perasa out. Okey, jangan biasakan untuk orang ada gout. Dan kalau boleh tutup kedai pukul 7.30-8 malam tu, saya dah cerita 2 hingga 3 jam sebelum tidur langsung tak boleh ada makan. Kalau minuman pun yang berasa, tapi kalau cuma takat nak minum air sejuk, air kosong, tak apalah. Itu pun tak dibenarkan you minum sejurus sebelum tidur, sebab nanti terganggu. Orang yang ada GERD, you kena angkat katil you dekat kepala tu, jangan cerita kat partner you. Ataupun macam mana, nak cerita juga, cerita pun boleh, tak cerita pun boleh. Sebab kita cuma suruh you angkat lebih kurang 3 inci je. Bukan bantal, tetapi you punya katil tu. Kalau you bayangkan papan katil tu, macam mana you nak buat kalau yang moden-moden ni fikirlah sendiri. Asalkan ataupun kat bawah katil tu you angkat 3-4 inci, tengok apa jadi. Daripada atas ke bawah macam tu. Bukan cuma angkat apa tu kat bahagian kepala saja. Itu nanti jadi tertunduk pula. Apa saja yang bagi you tunduk ataupun perut you terbongkok memang dangerous. Sebab tu bila you tunduk kan GERD tu akan lebih teruk. Betul? Okey, habis sikit lagi, sabar
Saya dah kata tadi jangan pakai pakaian ketat atau pakai bengkung ke apa-apa, out, yang tu tak boleh. Ada satu lagi yang saya nak ingatkan you, iaitulah probiotik. Tahu probiotik, you kena belajar ambil makanan-makanan untuk bakteria you. Sebab ni juga ada kaitan dengan bila bakteria happy, stomach diberi signal oleh otak, sebab otak dengan stomach ada connection. Tapi ni ada controller dia. Controller dia ialah bukan kita, tapi bakteria. So bakteria tu harus diberi makanan dan penjagaan yang rapi. Sebab bila dia bagi signal ke otak, kita boleh kontrol bahagian perut kita pun. So probiotik, prebiotik semua kena cukup dan yang berkualiti. Faham tu? Sebab tu kita buat bioserat. Saya sendiri buat bioserat untuk menjaminkan kita punya probiotik dan prebiotik ada dalam tu. Lepas tu vitamin D, ingat kalau dah ambil vitamin D, ambil D3K2. Kan? Satu lagi, digalakkan anda ambil omega 3. Omega 3 memang terkenal sebab bila banyak luka, banyak inflamasi dalam perut kita atau esophagus kita kan dah mula merah-merah dan memang meradang dah kat situ, you ambil anti-inflammation. Yang paling kuat ialah omega 3. Sebab tu saja inci orang masih gila sekarang. Dan selalunya bila you kena GERD, saya tak bagi sebiji dah. Kita suruh ambil 3 biji pagi, 3 biji malam supaya dia cepat pulih. Dan akhir sekali, alhamdulillah, kalau siapa-siapa yang cuba dengan suppress yang latest diperbuat daripada herba yang terbaik tu, yang ingat tak saya cerita tentang bunga rafflesia dengan madu dalam tu kan ada apa lagi, kurma, arabic gum, lepas tu dia ada apa lagi dalam tu, ada hunza salt. Memang cun, sebab dia meredakan, orang panggil wound tu maksudnya apa saja yang luka-luka. Memang terkenal dan dia menguncup apa-apa yang bengkak atau kembang. Kan dia dibuat untuk orang zaman-zaman dulu untuk lepas bersalin dan sebagainya. Jadi insyaAllah anda boleh cuba. Bagi saya ini the latest kita punya fahaman pada malam ini. Ujung-ujungnya jangan sesekali bila makan ubat daripada farmasi ataupun daripada inilah ingat H2 inhibitor dengan PPI semua tu, kalau dia menyebabkan you ada kesan sampingan, cepat-cepat you pergi balik ke doktor you atau pharmacist you supaya dia tukar atau kurangkan dos. Ataupun kalau you dah improve dengan apa saya cerita malam ni, you tolong stop. Ataupun bukanlah stop, kalau boleh discuss dulu dengan doktor. So, kalau saya suruh stop nanti jadi apa-apa, you marah kat I pula. Kita kena berhati-hati Sebagai advisor, saya pentingkan anda betulkan stres dulu. Sebab stres 80-90% punca utama. Yang lain ni apa orang panggil sambilan je, tahu tak? Cukup dulu saudara-saudara sekalian, malam ni saya dah terlebih waktu, tetapi saya kata apa tadi, kalau you dapat tengok bulan macam ni kat atas kepala saya ni, Masya Allah, tenung-tenungkan, sambil bersyukur, sambil kita mengiktiraf kebesaran Allah, kita dapat tenangkan jiwa. Even GERD ataupun acid reflux ataupun heartburn boleh kita settlekan. Cukup dulu saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di lain waktu. Semoga anda kapal terbang. Tu besar tu, bunyi kuat. Apa saya nak kata, dunia bahagia, akhirat syurga. Senyum-senyum semua dan jangan lupa let go and feel good all the time. Bye. Terima kasih. Tu tengok bulan lagi sekali. Untuk TikTok you dapat tengok apa masjid malam ni, alhamdulillah. Okay, thank you, bye.